Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pelajar-pelajar baru yang telah mendaftar ke Universiti Malaysia Sarawak. Selamat datang dan ini merupakan Minggu Alam Pelajar dan saya di sini sebagai pemberi taklimat tentang keselamatan yang harus diketahui oleh pelajar baru. Nama yang diberi adalah ASPPB Izhar Syafrul Hasli, menangkap pegawai keselamatan kanan di bahagian keselamatan Universiti Malaysia Sarawak. Seperti yang adik-adik dan abang-abang dan kakak-kakak lihat pada skrin di hadapan, di sini adalah gambar saya selaku pegawai operasi di dalam kampus yang in charge to the whole kepada semua kawalan dalam kampus, including termasuklah lalu lintas, operasi, risikan dan kesihatan. Dan di sebelah kanan saya itu adalah Inspektor Bibi Ismail yang merupakan ketua unit untuk bahagian operasi, yang merupakan person in charge untuk pintu masuk, rondaan dan sebagainya. Di sebelah kanan ada kiri saya pula Inspektor Charles yang hujung sekali itu merupakan person in charge ketua unit untuk unit lalu lintas dan juga trafik dan serta logistik. Di hujung sebelah saya pula adalah Inspektor Bibi Raja Nur Azizah, merupakan ketua unit untuk risikan dan juga kesihatan. Kita juga ada pegawai baru yang belum lagi menggunakan uniform, iaitu Puan Brenda, merupakan pegawai saya yang sekiranya menjalankan tugas tugas-tugas yang melibatkan pentadbiran dan juga pengurusan. Okey, so di atas saya pula, di atas saya dah pengarah keselamatan yang tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak dan abang lihat pada slide, iaitu DSP-KS Rajan Tangga Belo. Beliau merupakan academician pensyarah di FIT yang menjadi pengarah keselamatan di Universiti Malaysia Sarawak. Okey. Sekali lagi selamat datang ke Universiti Malaysia Sarawak. Kita mengalu-alukan kehadiran anda semua dan diharap semua enjoy berada dalam kampus dan menerima keadaan dan kampus yang indah seperti yang adik-adik lihat, sebagai kawasan ataupun lokasi pembelajaran dan pengajaran yang memberi kenangan ataupun memberi pengalaman yang baik sebanyak 4 ataupun 3 tahun di dalam UNIMAS. Okey, bila kita bercakap tentang keselamatan dalam kampus ini, kita harus ketahui dahulu beberapa kampus dalam UNIMAS. Antaranya adalah seperti yang dilihat, kampus barat, West Campus, East Campus, kampus timur. Kita ada Kuching Campus, itu kampus kota. Kita ada Kolej Kediaman Rafflesia, kita ada Kolej Kediaman Kasturi, di mana ketika ini dia masih lagi ditutup operasi, tetapi selepas pelajar masuk pada bulan Oktober ini, kita akan buka semula, di mana menempatkan pelajar-pelajar medical untuk melakukan praktikal di Serian. Kemudian kita ada pusat latihan staf di Bau, dan juga tempat menempatkan pelajar-pelajar yang mempunyai praktikal ataupun aktiviti di kawasan Bau. And then kita ada juga UCS, iaitu UNIMAS Kampus Sibu. Kita ada UNIMAS Kampus Sibu yang baru, di mana dinamakan daripada ILF, Integrated Learning Facilities, yang dahulunya bangunan yang disewa, sekarang ini kita ada whole building kita sendiri. Okey, dia punya lokaliti yang juga kita lihat pada gambar rajah skrin hadapan ini. Untuk kampus timur, kita ada lebih kurang 40 ekar yang seperti resort ni di kawasan Samarahan. Kita ada kampus induk, iaitu kita panggil sebagai kampus barat, di sebelahan dengan kampus timur, iaitu sebanyak 2000 ekar. Kita ada, seperti saya katakan ni, kampus kota yang berukuran lebih 4 ekar.
kita ada PLSU tadi saya katakan 55 ekar, itu di Bau, dan di Serian 0.2 ekar, di Sibu kita ada 2 ekar, and then kita ada Kolej Kedaman Rafflesia juga di Samarahan sebanyak 19 ekar. Jadi kalau lihat pada gambar rajah atau peta yang saya nyatakan di sini, majoriti ataupun kebanyakan kampus kita berada di kawasan kota Samarahan dan Kuching dan Bau, dan jauh sedikit adalah di Sibu. In the going ataupun coming soon kita mungkin akan ada kampus di Putrajaya dan juga di Mukah. This is ongoing. Kita akan bakal ada juga hospital pengajar, di mana hospital pengajar ini akan siap pada tahun 5 more years, and dia akan beroperasi di sebelahan dengan kampus Indo Unimas dengan kapasiti lebih kurang 300 lebih. So kalau kita bercakap tentang taklimat keselamatan ini, orang sering kali bercakap ataupun orang sering kali kita selalu katakan keselamatan student atau pelajar seringkali dikaitkan dengan versus berlawan dengan security ataupun keselamatan. Ini yang saya ingin ubah mentaliti ataupun persepsi bila masuk ke alam kampus. Kita kenali sebagai Pak Gad dan Mak Gad ini dikatakan satu sinonim lah, dikatakan mengikut pengalaman sebelum ini oleh senior kamu daripada tahun 90-an, 2000 dan sebagainya. Diperkatakan hubungannya tegak, hubungannya kurang mesra dan sebagainya, tapi dogma itu ataupun norma itu saya ingin simpul kepada anda, tidak. Kita di keselamatan khusus di Unimas ini, kita dengan student boleh dikatakan hubungan yang cukup akrab dan cukup mesra. Alright. Okay, apabila anda masuk semasa mendaftar di Unimas dalam masa minggu alam pelajar ini, anda lihat gahnya pintu masuk di Unimas. Disitulah pintu keluar masuk barat yang utama. Kita ada 3 pintu, iaitu kita ada pintu masuk di utama di kampus barat, kita ada pintu masuk info di kampus timur, kita ada pintu masuk selatan di tengah-tengah kampus yang tidak berjauhan dengan fakulti medical dan juga pusat sukan Unimas. Okey, ini adalah gambar rajah besar untuk kampus. Yang warna oranye tu adalah merupakan kampus timur, manakala yang berwarna biru tu ataupun atap roof tu, bumbung tu berwarna biru tu merupakan kampus barat. Jadi untuk ibu pejabat polis bantuan di Unimas kita yang saya laureatkan berwarna merah tu, itu merupakan lokasi untuk ibu pejabat polis bantuan. Okey, ini merupakan dia punya sedikit gambaran lah. So sekiranya ada perlu berurusan dengan keselamatan, di sinilah lokasi kita untuk datang dan berbincang ataupun beraduan dan sebagainya. Inilah Security Division bagi keselamatan. Seperti saya katakan tadi, dogma ataupun Pak Gad versus dengan keselamatan pelajar ini kita nak anda semua ubah, iaitu kita di bagi keselamatan bukan Pak Gad ataupun Mak Gad. Kita dah polis bantuan yang menggunakan kuasa polis PDRM di dalam compound ataupun premis Unimas. Maksudnya kita menggunakan sepenuhnya peraturan dan juga kuasa yang terdapat kepada polis di dalam kawasan premis Unimas ini. Kita bukannya Pak Gad, kita bukannya Bagat, tetapi kita mempunyai satu profession yang cukup baik dan cukup profesional dalam menangani berbagai isu di dalam kampus, khususnya melibatkan pelajar. Dalam taklimat ini saya akan ambil masa yang panjang. Kita akan sentuh 6 perkara saja, iaitu melibatkan post-COVID-19, asset dan building security, civilian security, parking area dan juga physical fast, emergency response dan juga college dan juga lab. Bercakap dengan post-COVID ini, itu pasca pandemik KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan satu panduan dan ketetapan yang semasa seiring dengan perkembangan kes COVID-19. Apakah ketetapan yang seiring ini?
So maksudnya kita seringkali menggunakan pendekatan apa yang dikeluarkan oleh KKM, itulah yang akan dilaksanakan di peringkat minimas juga. So itu termasuklah dengan pemakaian pelitup muka dan penjagaan sosial yang disarankan dan ketetapan PJJ. Maksudnya sini adalah KKM telah mengeluarkan sesuatu panduan di mana tidak diwajibkan kepada dari seluruh kawasan umumnya penggunaan pelitup muka, tetapi bergantung kepada premis ataupun bangunan itu sendiri, bangunan sekiranya mewajibkan itu adalah bergantung kepada kehendak premis ataupun bangunan tersebut. Maksudnya di Mas, di kawasan umum kita tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah seperti di kawasan tasik, di kawasan untuk kawasan jogging, kawasan riadah sebagainya, tidak masalah untuk tidak menggunakan pelitup muka. Tetapi apabila anda berurusan di dalam premis dalam unimas ataupun dalam bangunan, dalam bilik kuliah sebagainya, pemakaian itu haruslah digunakan dan disaran di mana-mana kawasan menggunakan pelitup muka. Itu anda harus faham. Dan apabila anda berurusan dengan seorang walaupun di kawasan terbuka ataupun di dalam bilik dan sebagainya, apabila seseorang itu tidak mahu berurusan dengan anda melainkan anda memakai pelitup muka, dia berhak untuk membuat teguran sedemikian kerana ianya adalah satu langkah untuk pencegahan COVID-19. Ingat, ia masih ada cuma dalam keadaan kes yang rendah. Tidak mustahil satu kes itu boleh menjadi tinggi ataupun semakin rendah bergantung kepada langkah-langkah pengawalan pencegahan COVID-19 yang kita laksanakan. Okey, dalam fasa pandemik ini juga kita akan menyentuh tentang pintu masuk, masa operasinya, perkhidmatan e-hailing juga, e-delivery seperti Grab, Panda, Food Panda, Myka dan lain-lain, dan masa keluar masuk pelajar di dalam kampus. Kita akan sentuh juga selepas ini. Okey, ini adalah satu soalan yang sering kali saya lontarkan kepada pelajar. There is always an attempt by people that have an interest in unimas to suppress or overcome security. Itu soalannya. From time to time, there's always risks and threat that can affect our security control. This is cabaran kita, our challenges. Sentiasa ada orang cuba untuk mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengatasi kawalan keselamatan di dalam kampus. Dari masa ke semasa, sentiasa ada ancaman dan risiko yang akan mempengaruhi kawalan keselamatan yang kita laksanakan. Okey, jadi dengan cabaran ini, saya ingin lontarkan satu soalan yang selalu saya sering lontarkan kepada semua pelajar, iaitu, is there any security measurement or procedures that can totally protect us all of the time? Itu soalan yang sering saya tanya kepada pelajar, staff, atlet yang datang berkampung dalam kampus, asalkan saja jangan melibatkan keselamatan. This kind of question, satu soalan ini sering saya lontarkan kepada pelajar. Is there any security measurement? Adakah ada langkah keselamatan yang ataupun prosedur yang boleh melindungi anda sepenuhnya dan setiap masa? Itu soalannya. Cuba anda fikir secara sejenak. Adakah tak langkah-langkah keselamatan itu? Jawapannya dua saja, yes or no. Dah fikir? Right. Jawapannya adalah bergantung kepada limitasi. Dan seperti saya katakan di sini dah anda perlu tahu sebagai seorang pelajar dalam unimas, there's no security measurement that can protect us around the clock 24 hours. Dalam unimas kita ada 2,100 ekar dalam kawasan bangunan yang telah ada pembangunannya lebih kurang 1,000 ekar. Separuh daripada kawasan kampus merupakan bangunan yang terbangun dan lainnya adalah kawasan padang dan juga kawasan hutan simpan dan lain-lain. Okey, maksudnya di dalam kawalan keselamatan tidak ada satu langkah keselamatan yang melindungi anda sepenuhnya, bukan saja di unimas tapi sebaliknya di luar juga. Contohnya di rumah anda, di kawasan perumahan, di kampung sebagainya, anda letaklah mangga padlock tu di seluruh kawasan unimas seperti di gambar rajah ni, sampai rantai atas rumah, pelindung rumah. Adakah ianya boleh menjamin keselamatan 100% rumah anda tidak dapat dicerobohi? Itu soalan. Dan juga anda letak padlock di setiap pagar anda, setiap inci, setiap ruang padlock itu ada untuk menyusahkan atau menyukarkan orang untuk buka, sehingga empunya rumah pun susah nak masuk rumah dengan letak padlock berbagai begitu banyak untuk memastikan rumah dia selamat. Tetapi adakah ia menjamin 100%
keselamatan di rumah ataupun di tempat kediaman ataupun di apartmen pelajar dalam keadaan yang selamat ataupun tidak ada ancaman langsung. Itu anda harus fikir, dan saya harus mengatakan kepada anda, tidak ada dalam dunia ini yang dapat mengeliminate ataupun menyingkirkan ancaman itu. Ianya boleh dikurangkan saja. Sebab itu dengan adanya Polis Bantuan UNIMAS, kita mengurangkan dengan mengadakan kaedah kawalan di dalam kawasan kampus seperti rondaan, bisikan, trafik dan sebagainya untuk mengurangkan ancaman itu supaya tidak ada ancaman yang besar boleh berlaku pada keselamatan nyawa dan harta benda dalam UNIMAS. So, macam mana nak memastikan yang kecil ni, yang telah kita kurangkan ni, supaya hampir tiada? Itu adalah tanggungjawab anda. Anda lah yang memastikan apabila kita dah mengurangkan risiko keselamatan ataupun ancaman ataupun threat ini, anda lah yang orangnya akan memastikan yang telah minimum ini dalam keadaan yang selamat. Kenapa? Keselamatan tanggungjawab bersama. Itu yang harus faham. Contohnya, kita dah melakukan kawalan di pintu masuk, kita dah melakukan rondaan. Keselamatan kendiri di apartmen, keselamatan kendiri semasa di kawasan college dan sebagainya. Contoh saya katakan, apabila keluar pada bilik, siapa yang perlu mengunci ke pintu? Anda sendiri. Kalau anda tidak kunci bilik, siapa yang akan dipersalahkan sekiranya barang hilang? Diri sendiri. Sekarang kita telah memastikan orang yang masuk dalam kampus, orang yang betul, yang ada kebenaran. Tinggal yang orang dalam kampus itu sendiri, sesama sendiri lagi, untuk menjaga peribadi, harta benda peribadi, untuk pastikan ini selamat. Okey, saya ulang sekali lagi. Keselamatan peribadi dan harta peribadi adalah tanggungjawab bersama dan kendiri. Faham tu semua sekali? Alright, kita pergi pada next slide. So, bila anda berada dalam kampus, things that need to be in ourselves as a university student, have a campus life. Tidak perlu murung, tidak perlu stres, tidak perlu dalam keadaan yang tegang. Be helpful, have a joyful life, love everything, bukannya complain everything. Jangan masuk dalam convention ataupun dalam media sosial, komplain sana sini dan sebagainya, semua tak betul. Tetapi cuba kita mengambil langkah yang reverse psychology, love everything. Mungkin aku ini kurang tapi aku ada kelebihan ini. Mungkin apa yang aku dapat kurang, ini yang aku dapat lebih dan sebagainya. Bila kita cuba mensyukuri itu, kita akan hidup dalam keadaan yang tenang. Kalau kita nak komplain je, memang kita akan sentiasa dalam keadaan hidup dalam keadaan stres. So try to love everything. Walaupun banyak assignment, banyak tekanan dalam pelajaran diberikan oleh pensyarah, when you love the things you do, then you will be happy in your life. That's why we must be positive and accept challenges. Sentiasa positif dan anggap sebarang itu sebagai satu ujian yang mematangkan diri. Identify itu maksudnya jika benda itu ada salah ataupun benda itu tidak betul, jangan buat. Jika benda itu betul dan benda itu wajar dilakukan, sila buat. Itu maksudnya identify tadi. Sharing and berkawan. Sekiranya ada masalah, berkongsilah. Sekiranya ada pengalaman suka duka, berkongsilah bersama rakan-rakan. Kita dalam muka bumi ini sebagai manusia tidak dapat hidup seorang-seorang. Bagi kuliah seorang-seorang, balik rumah bagi kuliah seorang-seorang. Jadi keadaan itu akan menyebabkan kita hidup dalam keadaan yang silo, dalam keadaan yang tidak begitu kondusif sebagai seorang pelajar. Sepatutnya haruslah berkawan ataupun boleh sharing knowledge, sharing skills, sharing story dengan pelbagai lapisan kawan kita dapat di dalam kawasan kampus. Sensitivity atau non-fighting ini harus lihat kepada perbezaan budaya, perbezaan agama, perbezaan etnik dalam Sarawak, khususnya pelbagai etnik. Bukan sahaja dengan menghormati sensitivity di dalam kawasan kampus. Bila anda keluar dari kampus, berurusan dengan orang ramai, orang tempatan dan sebagainya, sensitivity dan isu-isu semasa juga harus diketahui supaya tidak menyentuh kepada yang boleh membangkitkan kepada pergaduhan ataupun kesalahfahaman. Be an initiative person, maksudnya sentiasa cuba untuk mencari jalan penyelesaian. Sekiranya anda seorang pelajar ada masalah ini, bagaimana aku mengatasi masalah ini untuk memastikan aku tidak lagi dibelenggu oleh masalah ini. So be initiative person supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang
tidak stres. Dan semua kategori yang saya nyatakan ini ingin saya kongsikan statistik ataupun data yang kami lihat kepada generasi kini mudah ataupun banyak faktor-faktor dalaman dan luaran yang membolehkan cabaran kepada mentalnya, sehingga kes yang melibatkan kemurungan ataupun stres ini tinggi jika kita compare, jika kita bandingkan dengan previous generasi. Saya bukan katakan generasi kali ini lemah, hashtag lemah ataupun licak kata orang lokal, bukan. Dalam keadaan dalaman dan luaran situasi semasa kini dalam budaya dan juga pengamalan dari segi pemakanan, gaya hidup dunia kini menyebabkan isu-isu seperti kemurungan dan juga stres ini mudah untuk terkena ataupun dihadapi oleh mana-mana pihak. Okey, khususnya generasi baru. Jadi sekiranya kita mengalami kemurungan ataupun stres ini, there is a guideline. Itu ada satu panduan dalam UNIMAS. Kita boleh membantu anda laporkan kepada pihak permohonan pelajar, dan kita ada unit counselling, kita ada lecturer ataupun pensyarah yang boleh membantu, kita ada klik peer friends yang boleh membantu. Jadi ini salah satu kaedah yang kita membantu generasi kini untuk mengatasi masalah-masalah yang melibatkan kesihatan mental, supaya kita mempunyai kesihatan mental yang baik. Okey, gambar rajah ini saya menunjukkan seorang satu remaja lelaki yang menghadapi takut di bawah nya ada spider ataupun laba-laba. Gambar rajah ini saya gunakan sejak daripada dulu sampai sekarang. Ia menunjukkan satu gambaran, walaupun dia seorang lelaki yang sado, yang handsome, yang gagah perkasa, oleh kerana labah-labah itu dia terus takut dan tidak berbuat apa-apa. Gambar rajah ini saya ingin anda letakkan dalam minda anda betapa pentingnya mengetahui keselamatan dan ketakutan itu berbeza. Maksudnya tadi, kita dalam meletakkan panduan keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang harus anda ketahui, tetapi ketakutan pada setiap individu adalah berbeza. Contoh kepada lelaki-lelaki ini, dia takut kepada laba-laba. Macam saya, laba-laba penyek je tak ada masalah, bisa mana pun tak ada masalah dia. Brother, tak ada masalah tu. Itu contoh ayat-ayat orang yang tidak takut kepada laba-laba. Tapi kalau kita letakkan ular, dia merasakan takut kepada ular. Mungkin bagi ada pihak pegang ular tak ada masalah, tapi ada orang yang takut kepada ular. Kita ubah kepada anjing. Mungkin ada orang yang takut pada anjing dan ada orang tidak takut pada anjing. Kita letak kucing, mungkin ada orang takut pada kucing, orang tidak takut pada kucing. Lipas, mungkin ada orang takut pada lipas, mungkin orang tidak takut pada lipas. Kawasan gelap, ada orang takutnya fobia kepada kawasan gelap, ada yang tidak takut. Kawasan yang terlampau padat ramai, ada yang tak suka kawasan yang padat ramai ataupun takut dalam keadaan yang padat dan ramai, ada orang biasa. Jadi setiap ketakutan itu berbeza. Jadi langkah keselamatan yang kita kenal, kaedah keselamatan yang kita berikan panduan kepada anda semua haruslah diketahui kepada seluruh kelompok itu sendiri. Contoh, apabila anda pergi ke Dewan Kuliah, dia ada dua jalan. Satu jalan yang terang yang ada lampu, satu lagi jalan yang gelap dan tidak berlampu dan berliku-liku. Mana satu jalan yang anda akan pilih? Jalan yang terang ini jauh sikit, dan yang gelap ini berliku-liku pendek sikit, shortcut, tapi cepat sampai ke lokasi. Ada orang mungkin akan mengambil jalan singkat pergi mengambil jalan gelap, dan ada orang yang akan mengambil jalan terang. So dalam keselamatan kita akan pilih jalan yang untuk semua. Dalam satu kelompok itu mungkin 1-2 saya cuma yang berani, tapi yang the rest ataupun yang seluruhnya tidak berani. Jadi kita tetap di sini tidak ataupun jangan ataupun diharamkan untuk menggunakan lokasi ataupun laluan ini kerana berbahaya kepada keselamatan. Gunalah jalan yang lebih terang. Sebab itulah contohnya kalau kita menutup satu laluan ataupun kita tidak melarang untuk kawasan ini masuk, jadi adalah sebab-sebabnya. Ataupun kita melarang pelajar untuk keluar kepada kampus, contohnya sebelum pada pukul 10, ada sebab-sebabnya.
bukan kerana faktor pukul 10 tak ada masalah. Bagi aku itu masih lagi muda, malam masih muda. Tapi ada orang pukul 10 itu adalah kira berbahaya kepada kita sekiranya kita berjalan seorang-seorang di luar contohnya. Jadi kita rangkumkan jam 10 tidak ada aktiviti dilakukan selepas jam 10 di kawasan kolej contohnya. Itulah panduan supaya kita faham gambar darjah ini menunjukkan ketakutan ataupun perbezaan manusia mempunyai perbezaan rasa takut. Okey, faham semua sekali? Alright. So, bagaimana kita untuk melindungi keselamatan kendiri atau keselamatan peribadi? Ini yang sering saya nyatakan kepada pelajar. Pelajar harus ketahui dan amalkan tiga perkara ini semasa berada di dalam kampus ataupun luar kampus. Boleh amalkan sampai anda beranak cucu pun boleh juga. Contohnya pertama sekali, attentive to your surrounding, evaluate your situation, take necessary action for personal protection. Tiga perkara ini, attentive to your surrounding. Contohnya, anda keluar dari bilik tak kisahlah bilik kuliah, bilik mandi, bilik persalinan, bilik tidur dan sebagainya. Apabila keluar dari bilik, attentive to your surrounding, beri perhatian kepada sekeliling anda. Okey, apa contohnya? Aku tak tutup tingkap, aku tak tutup lampu, aku tak tutup pintu dan sebagainya. Aku tak simpan cincin tunang aku yang sebelum aku datang belajar, cincin tunang itu dah diberi pada aku. Cewah. So, mana aku dah simpan barangnya? Aku simpan dulu, aku tutup tingkap, aku tutup semua, laptop aku letak dalam beg dan sebagainya. Waktu tu dah masuk pada evaluate situation. Okay, aku perlu buat sesuatu, evaluate dan take action. Ambil langkah-langkah, simpan, kunci, barulah keluar. Okay, so bila dah keluar dari bilik, dah lock pintu, double check sampai pintu dah lock betul-betul lah ataupun tidak. Itu masa take necessary action to personal protection. Sama daripada keluar pada kereta, contohnya dah bawa kereta sampai ke satu lokasi, dah parking cantik, tapi ada purse, ada wallet di tepi anda. Ada wallet, ada beg laptop lagi. Kalau aku tinggalkan barang ni dalam kereta pergi ke kuliah masa 2-3 jam, selamat tak barang aku dalam kereta ni? Tak selamat, bawa sekali. Itu contohnya. Dah keluar daripada kereta, remote control kepada kereta dah tekan, selamat tak aku letakkan hanya remote control saja, remote untuk security kereta aku cuma gunakan alarm saja. Aku perlu tak pasang kunci pendua, steering lock ataupun pedal lock dan sebagainya? Perlu ataupun tidak? Kalau perlu, lakukan. Kalau ada masalah benda itu adalah tidak signifikan ataupun tidak mencapai tahap keselamatan yang anda inginkan. Sebab itu saya kata attentive to surrounding, evaluate the situation, take necessary action. Tiga perkara ini insya-Allah selamat anda semasa anda lakukan. Ingin saya share satu video kepada anda. Video ini sudah anda lihat, ada satu kaptal, ada seekor, itu bukan tupai, ada seekor buaya yang berada di dalam anak sungai. Anak sungai di mana? Di kota Semarahan. Di kota Semarahan di mana? Di kawasan dekat dengan kita punya residential area. Saya kongsikan video ini bukan kenapa di Sarawak ini banyak buaya, bukan setakat buaya di sungai, buaya darat banyak juga. Joking. Maksud di sini adalah buaya reptilia ini boleh menyusuri masuk dalam kawasan anak-anak sungai dan berbahaya. Walaupun air itu tenang, kita ingin biawak dah ataupun ular ke biasa, tapi bukannya buaya di kawasan kediaman tak jauh daripada kediaman kita. Apa saya masukkan di sini adalah sentiasa berhati-hati semasa berjalan, jangan gunakan kawasan gelap. Pasti kalau ada signage mengatakan this is dangerous, signage 40 km per hour, kerap kemalangan ataupun bahaya. Itulah yang saya masukkan tadi, berkenaan 3 langkah keselamatan peribadi yang harus diketahui. Maksudnya di sini adalah be prepared for the unexpected. Pastikan anda bersedia untuk benda yang tidak pasti ataupun yang tidak jangka. Malang itu tidak berbau. Contohnya anda parking seperti gambar ni, parking kereta dihempak oleh kayu. So sama juga dalam kita menjalankan kehidupan sebagai pelajar dalam kampus,
ada kalanya kemalangan ataupun musibah yang datang melanda pada diri kita itu kita tidak jangkakan dan boleh berlaku pada kita dan bukan pada orang lain. Jadi amalkan 3 langkah keselamatan pribadi, jadi insya-Allah kita akan dalam keadaan selamat dan mengurangkan risiko dalam semasa menjalankan kehidupan dalam kampus. So, benda-benda yang saya nyatakan tadi adalah dalam personal security measures ataupun langkah keselamatan pribadi yang perlu dilakukan adalah avoid using uncommon road. Maksudnya elakkan menggunakan jalan yang anda tidak familiar, anda tidak begitu kenali. Okay? Keep handy belongings, valuable items, safe, lock dan being monitored. Maksudnya letakkan barangan yang berharga di lokasi ataupun di tempat yang selamat, sama ada yang di lock ataupun dikunci ataupun dipantau. Contohnya anda bawa backpack yang mempunyai laptop dan sebagainya, haruslah dijaga dalam keadaan yang keep handy and monitored, dipantau. Letak di kaki, pastikan dia selesai di kaki. Jangan leka ataupun jangan terpesona dengan rancaknya membawang dan sebagainya. Kita tengok bila dah tengok backpack yang letak di belakang kerusi, hilang dah backpack berkenaan. Jadi sentiasa berwaspada. Seek help from others, sama ada daripada pihak security personnel ataupun daripada rakan-rakan. Sekiranya ada masalah, jangan malu untuk bersuara meminta pertolongan. Itu yang harus anda lakukan. Avoid using any form of conductor and at an open space during bad weather ataupun lightning. Dalam Unimas kita a few cases yang mendapatkan halilintar ataupun kilat ataupun guruh. Dalam bahasa Sarawaknya pada lokal kita katakan kena pangkat nyaru atau orang. Jadi perkara berkenaan haruslah dielakkan, dilakukan sekiranya berlakunya keadaan ribut atau keadaan yang iklim ataupun cuaca yang tidak yang buruk. Jangan menggunakan apa-apa konduktor elektrik seperti handphone dan sebagainya di kawasan yang terbuka. Anda mungkin menjadi satu konduktor yang cukup sempurna untuk didekati oleh lightning ataupun kilat. Itulah kata-katanya lah. Alright, so atau itu adalah yang anda lakukan. So antara yang saya ingin anda lakukan adalah report break-in and curious person. Seperti anda lihat pada poin nombor 3 itu, sekiranya anda melihat ada unsur-unsur, sekiranya anda melihat kepada insiden ataupun individu yang mencurigakan, yang menyebabkan anda merasakan ianya something yang agak fishy, report kepada pihak yang melakukan berkenaan ataupun individu kepada pihak berkuasa. Contohnya di kondisi kedaman, anda melihat ada individu menyebabkan masalah, tapi anda sepatutnya tidak ada aktiviti sebenarnya dibenarkan, haruslah laporkan. Ataupun anda dalam apartment tiba-tiba ada pelajar ataupun ada orang mengetuk pintu di waktu yang tidak sepatutnya, ataupun cuba untuk bercakap, saya adalah staf Unimas, saya ingin memeriksa kawasan bilik. Jangan dengan selampanya anda benarkan masuk. Pastikan anda kenali siapa staf Unimas itu. Kalau staf college, obviously anda harus mengenali siapa staf college, fellow dan sebagainya. Dan kalau itu ada orang lain, anda harus tanya di manakah staf ID anda. Tunjukkan staf ID, tunjukkan bukti bahawa anda staf Unimas yang bukan melakukan kerja-kerja sedemikian. Contohnya kalau dia bukan bekerja di college, dia dah bekerja maintenance ataupun penyelenggaraan daripada PTJ lain, anda haruslah menghubungi pihak kolej. Betulkah pekerja-pekerja ini melakukan penyelenggaraan di kawasan bilik anda? Jangan sembareno dengan bersahaja menerima dan mengiyakan orang luar masuk ke dalam kawasan apartmen anda. Itu harus ingat hak anda sebagai seorang penghuni di dalam apartmen. Itu yang selalu ingat. Okay? Sama juga di kawasan yang umum, anda berada di cafeteria, anda berada di bilik kuliah, melihat ada orang cuba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral, laporkan. Jangan didiamkan, jangan disilokan, haruslah dikongsikan maklumat itu untuk keselamatan bersama. Okay? So ini salah satu yang ingin saya share juga ke dalam
zaman sekarang, iaitu negative element neither in physical contact or digital influences. Jadi pelbagai dakyah-dakyah, pelbagai unsur-unsur ataupun elemen-elemen yang cuba untuk masuk ke dalam generasi muda sama ada di universiti ataupun di luar, seperti militant propaganda ataupun sensitive issue regarding culture and religion in Malaysia, such as racism, such as isu sensitif berkenaan pelbagai. Contoh yang terbaru ini seperti kematian Kuala Raja di negara maju, di mana ada sentimen anti monarki dan lain-lain. Itu adalah satu sentimen ataupun propaganda ataupun satu elemen-elemen mempengaruhi pemikiran kita supaya mengganggu keharmonian dan ketenteraman secara total di dalam satu lokasi. Contoh dalam Malaysia, contohnya institusi beraja kita, ada orang mengatakan mencabar institusi kekeluargaan itu di dalam media sosial dengan ialah mempersendakan negaraku. Nampak macam nak cuba buat konten ataupun cuba untuk membuat satu intipati, meraih sokongan, like dan support, love dan lain-lain daripada dalam media sosial, tapi sebaliknya ianya boleh mengganggu ketentraman awam dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Jadi pelajar universiti haruslah sedar dan haruslah faham di manakah perbezaan antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, khusus yang melibatkan keselamatan umum, yang melibatkan masyarakat dan juga komuniti. Okay, so seperti saya katakan tadi, budaya konten, budaya influencer dan sebagainya, budaya viral di dalam kawasan mana-mana media sosial menjadi satu norma yang biasa, lebih-lebih selepas PKP. Internet ataupun media sosial, platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan lain-lain ini menjadi biasa, common. Budak sekolah pun ada dan boleh ada account dan lain-lain. Jadi budaya viral dan sebagainya ini satu masalah sekiranya benda yang tidak betul dikongsikan ataupun dilakukan. Daripada seorang anda lihat pada gambar aja, akan terus berkembang, dikongsikan, di-share, di-like dan diwawarkan lagi daripada seorang dalam sehari jadi beratus dan juga beribu. Okey, bukannya LLM tiga kaki, bukan. LLM tu jangan di-join juga, jangan dimasuk sesuka hati. Money scam, saya juga akan share pada money scam. Okey, so contohnya dari segi provokasi dalam media sosial, contohnya ada budaya, kita ada masalah kemurungan. Contoh pelajarnya kemudian aku rasa macam nak mati lah dengan keadaan begini, tapi komen bawah tu kata pergilah mati kau bunuh diri, kau terjun kolam ni, kau terjun tasik Irimas tu, jadi menggunakan jabatan cinta tu, kau pergi ke menara air 15 tinggi, kau terjun di sana sebagainya, kau pergi matilah sebagainya. Itu adalah unsur-unsur provokasi yang tidak baik dilakukan. Apabila ada few cases, ada dapat banyak kes dalam Malaysia khususnya ataupun amnya globally, provokasi ini dilakukan dan dilakukan oleh sama ada daripada golongan budak sekolah sehingga ke yang dah dewasa pun ada juga apabila diprovokasi meninggal dunia akibat membunuh diri. So berkaitan dengan isu sensitif ini, jangan diprovok ataupun sebaliknya cuba untuk cari siapa orang yang memiliki masalah kemurungan dan depression ini dan bantu. Kalau kita dapat bantu, salurkan maklumat itu kepada pihak yang betul. Jangan di-viralkan, kongsikan dengan pihak yang betul supaya pihak yang betul ini boleh membantu orang yang mengalami masalah depresi ini. Okey, antara budaya konten yang seperti yang adalah pada gambar ini, yang letak gambar baju merah ni, lepas tu dekat jabatan cinta tu, lepas tu melakukan aksi pakor di fakulti dan lain tingkat 3 atau jenis macam tu dan lain-lain. Ya, konten yang cantik dan sebagainya, tetapi implikasinya boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri. Contohnya buat pakor tu tiba-tiba tangan terlepas jatuh daripada tingkat 3 dan 4 ke bawah, ataupun yang buat aksi di Tasik Irimas tu tergelincir, terhantuk dekat batu dan tenggelam terus dalam tasik. Siapa tak tahu, siapa yang tahu 2-3 hari muncul dah jadi terapung dekat tasik dan lain-lain. Itu jadi masalah apabila konten yang mempengaruhi ataupun mengganggu yang boleh menyebabkan keselamatan ini tergugat. Jangan lakukan.
Ada konten-konten yang bermanfaat, yang beri kebaikan kepada orang, itu lebih sesuai lagi. So saya seperti katakan tadi, a lot of scam happening ataupun a lot of scam that going on in globally or in internally. So yang kita boleh katakan scam-scam yang katakan puzzle scam, love scam, Macau scam, black money scam, investment scam. Puzzle scam ni cukup bahaya. Jangan menjadi pengirim dan penerima kepada puzzle ataupun bungkusan yang bukan anda sendiri. Contohnya anda berhubung dengan orang-orang, anda berkenalan dengan orang ni, dengan anda rasa trust dengan orang ini, dia kata aku nak hantar satu bungkusan ni, aku nak berikan kepada aku punya mak aku dekat sana, boleh tak kau tolong terima? Dan kita terima. Tengok-tengok dalam tu ada dadah 1 kilo, contoh sahaja, menyebabkan kita menjadi keldai dadah. Itu berbahaya. Buka-buka dalam pasal yang kita cuba hantar tadi, kita hantar barang, kita tak tahu apa barang tu, kita cuba hantar saja, bila dibuka oleh pihak custom, mendapati dalam tu ada barang terlarang, anda dikenakan tindakan sebab anda bukan pengirim dan juga anda merupakan penerima. Jangan melakukan perkara sedemikian, kerana ini adalah sindiket yang cuba untuk melakukannya. Sama juga semasa anda di lapangan terbang, ada orang cuba untuk masukkan luggage di dalam luggage anda, memberi alasan luggage anda penuh, boleh luggage anda masih ada lebih lagi. Jangan. Apabila disemak dan mendapati itu barang terlarang dibawa, anda akan dikenakan, bukan orang yang meminta bantuan tadi. Okey. So sama juga love scam. Love scam ini adalah bercinta-cintun dalam media sosial. Last sekali apabila ditipu dan tergadai sesuatu, sama ada tergadai dari segi maruah, tergadai dari segi wang ringgit, tergadai dari harta benda dan lain-lain bentuk. So love scam ini sentiasa ada satu peluang dilakukan oleh orang yang cuba scam dengan mengambil keuntungan kepada orang yang hendak dicuba tipu cinta yang itu tadilah. Okay, Macau scam ni sama juga. Macau scam ini nampak seolah satu transaksi yang cukup nampak seperti legal, tapi in the end dia cuma hanya menipu, menyamar dan lain-lain. Akhirnya kita terkena oleh scam yang telah dinyatakan ini. Okey, so black money scam ini dah lebih kepada money laundering, di mana terdapatnya berbagai aspek dari penipuan pemalsuan yang dilakukan oleh black money scam ini. Jangan diikuti. Dan paling famous adalah investment scam. Bayar RM50 dapat RM50,000. Itu obviously satu penipuan lah. So what you need to do is, kalau anda menerima panggilan kad kredit anda diguna, akaun anda telah diguna ataupun tersalah transaksi dan sebagainya oleh nombor yang tidak dikenali, anda counter back dengan menelefon ataupun pergi ke counter ataupun ke bank yang berdekatan untuk mendapatkan khidmat, nasihat dan juga kesahihan perkara demikian. Itu harus ketahui. Contohnya kalau bank anda Maybank, SCMB sebagainya, telefon hotline tu terus kalau block personally. Jangan bila anda dapat panggilan, saya pada Maybank, saya nak hubungi sekian, anda telah mendapatkan satu transaksi yang tidak dikenali, cek perlulah, harus nampakkan saya pergi pada nombor PIN dan lain-lain. Jangan dilayan. Anda kata kisahkan semak letak telefon semula kepada hotline yang betul dan menyatakan perkara yang sama, dan terus blok aktiviti-aktiviti yang melibatkan transaksi yang telah nyatakan. Okey, selalunya benda itu tak ada tapi diolah. Right, kita dah bercakap pasal security, kita dah cakap pasal asset and building security, kita cakap pasal parking area dan vehicle pass. Untuk pelajar perayu dan juga pelajar satu tidak dibenarkan membawa kenderaan ke dalam kampus. Right, itu jelas kita telah nyatakan, kecuali pihak yang memerlukanlah. Okey. Kita ada parking area, kita ada zone untuk pelajar, untuk staff dan juga pelawat. Kita ada vehicle pass yang kita akan charge pada tahun 2 ke atas, yang telah meet the criteria dan eligible, yang boleh memohon. Available to have extra locking, especially motosikal. Parking offence dikenakan terhadap terdapat 25 kesalahan lalu lintas dalam kampus yang kita akan kenakan daripada yang paling rendah sampai ke tinggi. Speed limit dalam kampus 40 km per hour. So kenapa kita berikan pelajar perayu dan tahun ini tidak dibenarkan membawa kenderaan? Seperti gambar yang anda lihat pada gambar rajah ini,
dia seolah-olah seorang pemuncing basikal yang kompeten, tetapi dia lupa ada kekasihnya di belakang dan terkena kaki dan jatuh dalam parit. Nampak macam okey tetapi malang tidak berbau oleh kerana tidak kompeten dan tidak biasa dengan membawa penumpang, akhirnya terjatuh. Sebab itu saya katakan competent driver perlulah sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas yang dapat menjaga keselamatan diri dan keselamatan nyawa orang lain. Okey. So saya masukkan di sini juga adalah competent driver tidak semestinya yang berusia saja. Kita ada kes dalam Unimas ini daripada pelajar tahun perayu sampai ke PhD students ataupun staff juga pun, pelbagai background, pelawat, kontraktor dan lain-lain. Semua kes kita ada, pelbagai aspek kita ada. Pelajar tahun 1, tahun 2, tahun 3, semua ada kes kemalangan dalam kampus. Maksud saya kata ke sini competent driver, maksudnya sihat, fit untuk membawa kenderaan, dan keduanya adalah competent driver dari sudut lisensnya ada. Itu yang kita pentingkan dalam penerimaan untuk membawa kereta dalam kampus, supaya bukan saja tidak membahayakan diri sendiri tapi tidak membahayakan orang lain. Okey. So seperti saya katakan, makluman untuk masa operasi pintu masuk kalau masuk, kita ada 3 pintu masuk utama, pintu masuk selatan dan pintu masuk timur. So masa operasi untuk pintu masuk utama 24 jam, tidak ada masalah untuk digunakan. Manakala untuk pintu masuk selatan kita ada pukul 6 pagi sampai 8.30, pukul 4.30 sampai pukul 6.30, 2 masa itu sahaja. Dan manakala untuk pintu timur daripada 6 pagi sampai pukul 10 malam, itu adalah masa operasi. Faham di sini? Masa operasi pintu masuk. Manakala untuk masa operasi yang bukan hari bekerja, pintu masuk utama 24 jam, pintu masuk selatan tidak beroperasi. Manakala pintu masuk info masih juga sama, iaitu pukul 6.30 sampai pukul 10 malam. Bezanya adalah pintu masuk selatan tidak beroperasi semasa hari tidak bekerja ataupun cuti umum. Okey, ini adalah masa operasi. Tapi untuk masa keluar masuk pelajar di lain berbeza juga, iaitu pelajar kategori yang 3 kategori, iaitu pelajar dalam kampus dan keluar kediaman dan e-hailing dibenarkan masuk dalam kampus pada pukul 6 pagi sampai pukul 10 malam saja. Manakala pelajar non-resident semasa PKPB dan semasa fasa 2 dulu tidak dibenarkan masuk dalam kampus melainkan kelulusan hari kampus. Itu adalah dulu. Selepas bulan 10 ini, non-student sama juga boleh masuk dalam kampus pada pukul 6 pagi pada 10 malam. Masuk, tapi dia mesti keluar selepas pukul 10 malam. Manakala pelajar dalam college tidak dibenarkan keluar kawasan kampus pada pukul 10 malam. Tetapi untuk pelajar NA mesti keluar daripada kawasan kampus selepas pada pukul 10 malam. Itu harus faham lah. Manakala rider dan juga khidmat penghantaran makanan ni bermasa operasi 6 pagi sampai 10 malam, hanya dibenarkan masuk untuk menghantar makanan. Okey, jelas semua sekali. Untuk pick up e-hailing dan makanan tidak boleh sampai ke pintu bilik, hanya setakat di depan designated area saja, di kawasan lokasi yang telah ditetapkan. Ada drop point yang telah ditetapkan, tidak boleh sampai ke bilik dan sebagainya, sampai ke blok dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Haruslah dia ada pick up dan drop point yang telah kita tetapkan dalam kawasan kampus untuk rider dan juga pemandu Grab ataupun Myka dan lain-lain. Okey. Seperti saya katakan tadi, tidak ada lagi pemakan rider ataupun e-hailing, rider makanan ataupun e-hailing selepas jam pukul 10 malam. Okey, jelas semua sekali. Ini perlu faham ni. Jangan tiba-tiba ada call untuk rider makanan datang pada pukul 10 lebih, kita akan benarkan rider itu masuk. Terpaksa anda sendiri berjalan pergi ke pos untuk mengambil makanan itu, if we have to. Kerana kadang-kadang kita ada dapati masalah penyalahgunaan juga, di mana pelajar dia datang, dia order, dia menyamar ada makanan tapi bukannya untuk hantar makanan, tapi sebaliknya melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak dibenarkan. Okey, seperti juga saya katakan di sini adalah
makanan ataupun yang ditempah package yang dihantar oleh rider ini haruslah yang halal dan dibenarkan. Tidak ada langsung kebenaran untuk membawa masuk makanan ataupun minuman yang tidak halal dan dilarang, barang-barang yang dilarang seperti dadah dan sebagainya. Faham betul sekali, kalau anda dah dapati order makanan tidak halal masuk ke dalam kampus, anda akan dikenakan tindakan tata tertib. Seperti saya katakan awal tadi, ini beberapa contoh-contoh gambar, contoh-contoh. Ini adalah pelajar, dan yang sebagai kereta personal itu adalah kereta pensyarah. Manakala ini adalah kereta orang luar, dan kereta yang masuk longkang ini adalah kereta pelajar master student. Satu lagi gambar yang saya tak share, gambar PhD student yang langgar bulatan masuk dalam baik bulatan. Sama juga, so setiap individu dalam kampus, sama ada pelajar, pelawat, staf dan lain-lain, still pernah melakukan kesalahan dalam kampus. Akibat apa? Tidak kompeten dan tidak fit. Yang masukkan tidak kompeten ini tidak ada lesson yang cukup, yang dibenarkan, maksudnya, dan latihan pemanduan yang tidak cukup. Yang tidak fit ini mengantuk, mabuk, leka main handphone dan lain sebagainya. Saya ini adalah pemandu yang tidak kompeten dan pemandu yang tidak fit. Okay, we have talked about security, student security, asset building and building security, parking area dan vehicle pass. Now we talk about colleges. So kawasan college, seperti saya katakan, gender ataupun jantina tidak dibenarkan dari lelaki-lelaki masuk kawasan perempuan. Kawasan perempuan tidak boleh masuk kawasan lelaki. Jelas, cukup mutamat. Tidak seperti universiti di overseas dan lain-lain, kita perempuan pun laki-laki. Okey, kalau anda melakukan kesalahan ini, anda kena dikenakan tindakan serta-merta untuk dibawa kepada prosedur tertentu. So untuk visitor dan friends hanya dibenarkan setakat pada pukul 10 malam sahaja, dan hanya di kawasan yang dibenarkan, bukannya sampai masuk ke dalam bilik untuk melepak dan lain-lain dalam bilik. Okey, untuk laboratory menggunakan pada pukul 8 sampai pukul 10 saja. Kalau ada aktiviti lebih daripada pukul 5, harus ada surat daripada fakulti untuk menyatakan penggunaan laboratory sampai pukul 10, dan kalau lebih daripada pukul 10, perlulah ada kelulusan daripada dekan untuk menyatakan aktiviti pendidikan dilakukan daripada pukul 10 ke atas. Anda harus faham itu. Kalau tidak ada kebenaran itu, kita akan mengarahkan laboratory ditutup dan disuruh keluar dari kawasan makmal dan fakulti. Okay, so dalam saya katakan tadi, culture and local custom, religion, racism, political belief haruslah dihormati. Perbezaan agama, perbezaan budaya, perbezaan bangsa dan kepercayaan politik, benda itu harus ada satu border yang jelas, tidak menyentuh pada isu sensitif. Dalam kawasan kampus juga, no smoking area, seluruh kawasan kampus, bukan belakang dewan, bukan yang belakang tandas, bukan yang belakang blok dan lain. Seluruh kawasan kampus daripada pintu masuk A sampai pintu masuk B, semua tidak ada kawasan yang merokok, tidak boleh ada alcohol drink dan any form of drug. Dari segi pemakaian, adalah patuhi pemakaian dalam unimas yang sopan dan bersesuaian dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kampus. Toleransi dan kesefahaman, tolerance and consideration, soal ansur haruslah dilakukan semasa untuk hidup harmoni dalam kawasan kampus. Okey, kita sampai ke 5 perkara telah disentuh, dan ini adalah hotline keselamatan anda yang pertama sekali, 082-581-999. Letak dalam dial call yang paling laju tu ataupun save dalam bot ini. Nak tak nak, dalam masa 1 tahun sampai ke 4 tahun ataupun 3 tahun kamu berada dalam kampus, we have this number yang kamu akan call walaupun sekali. Malang tidak berbau ataupun perlu bantuan, apa-apa bantuan, sama ada sakit, sama ada kemalangan ataupun masalah-masalah keselamatan yang lain, aktiviti mencurigakan, anda akan call nombor ini. Tapi jangan lupa kunci apartmen pun call keselamatan, bukan, itu call fellow college lah untuk bantuan dan lain-lain. Okey, kalau anda sakit pengsan pun boleh call kami untuk dibantuan ambulans untuk sampai ke lokasi. Ini saya kongsikan nombor telefon yang terdapat di agensi-agensi kerajaan seperti polis, bomba dan juga bilik kawalan CCTV kampus kita. CCTV ini saya akan press code tadi,
dari segi men dress code dan women dress code, dari segi rambut, dari segi pakaian, dari segi kasut, semuanya haruslah mengikuti aspek yang telah kita tetapkan. Okay. So pemakaian kad metrik adalah harus dipakai dan sentiasa dalam kampus. Sekiranya tidak gagal melakukan kad metrik, anda akan di compound dalam halaman pelajar, dan sekiranya dihilang kad metrik haruslah dilaporkan kepada pihak keselamatan, dan sekiranya jumpa kad metrik yang tercicir sila berikan kepada pihak keselamatan untuk tindakan lanjut, seperti yang paparan dalam gambar rajah hadapan lah. Right. So ada dua cara, satu adalah cara yang mudah, satu adalah cara yang sukar. Ada dua cara yang which one do you want? Di sebelah itu cara yang tegang, di sebelah kiri ada cara yang kiri saya lah, kanan kamu, orang yang bahagia ataupun harmoni dan untuk mencapai kecemerlangan akademik dalam semasa belajar dalam kampus Unimas. You can choose which one. Saya percaya anda akan pilih laluan di sebelah kiri saya ataupun kanan tuan-tuan puan-puan. Agar objektif sampai ke Unimas adalah untuk mendapat segulung ijazah selepas 3 tahun 4 tahun semasa dalam kampus. Alright, so ini adalah satu support kita kepada klien ataupun kepada pelajar dan staff. unimasssupport.my. Klik bahagian keselamatan. Anda boleh buatkan apa-apa sajalah laporan sana dari segi tabik urus kunci, sematkan dan SSDO, kawal dan papan tanda, aduan dan laporan. Boleh teruskan untuk bantuan di sana. Manakala untuk kita ada sistem-sistem membantu pelajar untuk memudahkan aktiviti pelajar seperti stiker. E-stiker kita boleh apply secara online di dalam sistem melalui http request.my.unimas.my. Okay, dalam tu anda boleh letak identiti anda, ID, password, and ID dan password, single ID, dan boleh submit the form untuk stiker. Kita punya link adalah request.unimas.my. Alright. So kita ada e-compound, di mana e-compound ni kita akan compound masuk dalam sistem anda, masuk ke dalam anda punya Unimas Now untuk memaklumkan yang anda telah disaman, dan bila anda telah disaman anda perlu membayar klaim ataupun saman yang telah dikeluarkan tu. Untuk masuk ke compound Unimas ni adalah untuk bayar saman adalah http.compound.unimas.my. So e-compound kita boleh dibayar di sana, ataupun anda dapat link ataupun makluman anda telah disaman, boleh klik pada link itu terus boleh pembayaran secara online daripada sistem berkenaan. Okay. So saya dah pada penghujung sebelum slide. So kita ada Facebook Unimas, iaitu Polis Bantuan Keselamatan Bahagian Keselamatan Unimas. Anda boleh klik pada Facebook berkenaan dan daripada info-info kita share ataupun kongsikan dalam Facebook berkenaan. Lepas tu kita ada email bahagian keselamatan, iaitu Polis Bantuan BK@unimas.my. Anda boleh email sebarang aduan ataupun cadangan ataupun apa-apa inquiry kepada email ini, ataupun boleh call terus kepada kami untuk terus dapatkan pihak khidmat nasihat, ataupun terus mengikuti ibu pejabat kami terus menerus dapat dan mengambil tindakan pada apa yang anda lakukan. Kita ada microsite Unimas di dalam website Unimas, iaitu www.security.unimas.my. Tapi sekarang ini website microsite ini dalam proses update. Kita akan lancarkan pada lewat pada hujung bulan tahun inilah untuk update kita punya website microsite dalam website Unimas. Sekarang ini di tengah ada proses update, tapi kita punya Facebook masih aktif seperti biasa. So itu saja saya punya perkongsian pada hari ini. Jika ada soalan atau cadangan, boleh terus hubungi kepada pihak kami untuk tindakan lanjut. So yang baik itu datang dari saya, datang keturunan ilahi. Yang buruk itu juga datang daripada kesalahan saya sendiri, kelemahan saya sendiri, tapi keturunan pada ilahi. Okey, saya ucapkan terima kasih dan selamat mengharungi kehidupan sebagai seorang pelajar. Ingat, ini adalah secara virtual anda berjumpa dengan saya, tetapi saya tidak ingin berjumpa secara fizikal dengan anda, khususnya apabila masuk ke dalam bilik yang
berkaitan dengan tata tertib pelajar. Ada dua je pelajar akan jumpa saya. Satu, pelajar akan jumpa untuk program ataupun khidmat nasihat. This is which is very good students. Tetapi lagi ada lagi sebahagian lagi 50% lagi akan jumpa saya. Ini ada masalah. Ini yang saya tak nak jumpa, iaitu pelajar yang menjalankan ataupun melakukan kesalahan-kesalahan tata tertib dalam kawasan kampus. So, bani buat, bani tanggung. Kalau jumpa saya dalam keadaan yang untuk bilik nombor 2 ini tak biasalah. So hopefully saya tak jumpa kamu untuk bilik nombor 2 ni. Saya jumpa kamu untuk bilik yang pertama, iaitu tentang program. Bahkan kalau tak jumpa pun, you have your own life in the campus. Confirm kita akan jumpa secara fizikal, nak tak nak, pada hari convocation anda kelab. Di situ saya akan lihat anda terdapat scroll sebelum ijazah. Kalau the one, we are the one who receiving you, and we will say congratulations to you after 3 and 4 years in UNIMAS. Alright, so itu daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.